sama dengan tu. Oh, Chris. Tulisan. Soalan nombor 1 kan, nombor 2. Harga sebatang pen sama buku semasing RM1, RM2. Gopal jual hasil jualan lebih daripada 250 seminggu. Hasil jualan lebih daripada 250. So kalau dia cakap lebih daripada, mesti lebih lah. Dia tak boleh sama dengan. Boleh tak, Chris? Kan ayat Okey. dia tu, hasil jualan lebih daripada 250 seminggu. So kena lebih lah. Kalau dia kata sekurang-kurangnya, yang tu boleh lah sama dengan. Kalau ayat dia kan ada sekurang-kurangnya 250. So dia boleh jadi sama dengan 250 juga. Tapi kalau dia kata 250, lebih 250, so kena lebih lah. Okay, tak ada? Nombor 3, Aiman Anwar. Jawapan bagi nombor 3, 0.5x tambah 1.5y lebih kecil daripada 10. Nombor 4, Tak Syakira. cakaplah betul ke salah. Kesian Aiman. Okey, nombor 3 betul. Nombor 4, Syaira. Nombor 4, X tambah Y lebih besar sama dengan 105. Cikgu ni betul ke? Syaira jawab apa? Lebih besar sama dengan 105 Ha. Jawapan dia nombor 4 ada sebunyi mendapatkan. Ni pun sama dengan soalan 2 tadi. Melebihi 105. Perlu mendapatkan hasil jualan melebihi 105. So ada sama dengan tak? Yang depan tu X tambah Y je ke? Oh. Taklah, dia mestilah letak ni kan 4.5x 5y tambah 5y. Lebih besar 105, betul tak? Betul. Sebab nasi goreng RM4, nasi ayam RM4.5. Nasi goreng RM5. So dia kena letak harga dia 4.5. Kalau kita tak kisahlah kalau korang wakilkan A, B ke huruf apa-apa tak kisah tau. Tak semestinya X dengan Y. Kalau korang buat RS ke, seperti korang lah boleh. Okay Okay, nombor 5, Fu Yongle. RMX darab 6% tambah RMY darab 8% lebih besar daripada RM210. Jadinya jawapan dia 6X tambah 8Y. Lebih besar daripada 210. Tak boleh. Sebab 6% tu, 6% kan. Kalau dalam nombor biasa, nombor dia berapa? 6% kalau dalam nombor yang biasa. 6% tu di dalam peratus kan. Kalau kita tulis dia satu nombor tunggal. Apa nombor dia? 0.6. Sekali lagi lah. 0.6. 0.06. Sebab dia 6% kan. Terima kasih Daus. Dia 6%. So kalau kita tulis nombor sebagai nombor tunggal, dia adalah 0.06. Ingat tau. Tak boleh ambil 6% ataupun 6x. 6%x. Tak boleh. Lagi satu, kalau kita tulis ketak samaan linear, kita tak payah tulis dia punya unit. RM ke, tak perlu. Kita tulis nombor dia je. Macam yang nasi goreng dengan nasi ayam tadi kan. 4.5x. Boleh ke nombor 5 ni? So Boleh. nanti jawapan dia akan dapat 0.06x tambah 0.08y lebih besar atau sama dengan 210. Kenapa ada sama dengan? Tengok ayat dia cakap tadi kan. Tidak kurang daripada 210. So mesti lebih ataupun sama dengan 210 lah. Tak boleh kurang daripada tu lagi. Okay, tak ada? Okay, muka surat 82A.
Nombor 1, Firdaus. Nak bagi jawapan macam mana ni? Jawapan dia nak tahu memuaskan ke tak memuaskan dia. Okey. Titik 35 memuaskan Y lebih kecil daripada 3 tolak 4X. Macam saja. Macam tak apa, tak ada, cakap je jawapan yang betul. Okey, kalau saya dapat titik 35 memuaskan Y lebih besar daripada 3 tolak 4X. Betul. Y lebih besar 3 tolak 4X. Lepas tu Sa'adah kena terangkan macam mana Sa'adah dapat. Macam mana saya dapat? Okay, bermula salin balik Y sama dengan 3 tolak 4X. Okay, lepas tu gantikanlah yang X tu yang dia bagi kat atas tu 3. Jadinya 4/3 dapat negatif 4/3 dapat negatif 12. 3 tolak 12 dapat negatif 8. Y yang dia bagi tu 5. Jadinya 5 tu lebih besar daripada negatif 8. Negatif 9. 3 tolak 12 berapa Sa'adah? Negatif 9. Cukup lah. 3 tolak 12 negatif 9. Rasa Y yang dia bagi tu 5. Okay, 5 lebih betul. besar daripada negatif 9. Okay, nombor 2. Nampak Nombor 2, Anis. Maka titik 1 negatif 3 memuaskan Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 2. Betul. Sambung lah. Nombor 3, Ifah. Maka titik 9 negatif 1 memuaskan Y lebih besar daripada 2/3 X tambah 5. Saya dapat Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 5. Kenapa? Okay, mula buat dan kira sama macam tadi. Masukkan X dia. Saya dapat X dia sama dengan negatif 1. Jadinya Y dia pun negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1. Okay, betul. Dia sama dengan tau. Dia tak ada besar ke kecil ke. Okay, sambung. Yang B, Sia Kais Sian. Kaizan bagi jawapan yang kolom yang first. Titik apa ada dalam kolom first tu? JK. Okay, betul. Sekejap siapa lagi? Alia, kolom nombor 2. Nama ni. Kamu baru masuk mana? Alia blur, cakap dulu muka surat berapa. Alia muka surat 82 yang B. Kolom nombor 2 sebelah dia. Alia okey ke? Sekarang tengah minta jawapan muka surat 82. Bawah sekali. Soalan B, kolom nombor 2. Y lebih besar negatif X tambah 3. Alia kenapa kat tangan? Cikgu, ada sebut yang je saya titik tak apa. berapa nak faham. So, ada yang tak buat lagi. Muka surat berapa tu? Soalan Sa'adah tu pun tak buat lagi. Yang B pun tak buat lagi.
Yang B ni, siapa yang tak faham tu, yang B tu, kita tengok je. Kalau kolom yang first, dia sama dengan, korang tulis je titik yang ada pada garisan tu. Nampak tak? Dia kan bagi garisan kan? Okey, kalau kolom yang kedua, Y lebih besar, kan saya dah bagi tahu kalau dia lebih besar, dia dekat sebelah atas kan? So, korang tulis semua titik-titik yang ada dekat sebelah atas garisan tu. Garisan tu, lepas tu titik dia dekat atas kan? So, tulis semua garisan. Kalau yang kurang tu dekat sebelah bawah lah. Boleh tak? Maksud saya tu dia macam ni. Ya. Garisan kan macam ni kan? Alamak. Garisan ada macam ni. So kalau dekat atas ni, korang tengok yang lebih besar. Kalau yang bawah ni dia lebih kecil. Kalau dekat garisan dia sama dengan. Boleh Okay, boleh tak Alia sebut titik-titik semua yang ada yang lebih besar, yang ada dekat atas garisan tu. Tengok je. Apa yang ada kat atas tu. Ni okey ke? Titik A, Okay. B, Betul. Lagi? E dengan G. Okay, betul. Okay, tambah. kolom yang terakhir, kolom ketiga, Sofia Hana. Titik C, D dengan F, H. Betul. Okay, muka surat 83. Sekejap Suniza. Nombor apa? Nombor 1. Juga. Cikgu yang ni diorang kena share screen ke? Sebut je dekat sebelah kiri, dekat sebelah bawah ke dekat sebelah atas. Kan garisan tu kan? Nanti saya lukiskan kat sini. Nanti saya lukiskan kat board. Cakap kat sebelah atas ke kat sebelah bawah? Okay, Suniza nombor 1. Ni garisan Bawah. kan? Kiri, bahagian kiri. Kalau saya lukis salah, cakap salah. Suniza betul ke? Betul-betul. Okay. Nombor 2, Lee Kian Yu. Panggil lagi sekali. Nombor 2, Lee Kian Yu. Oh, tak dengar. Tapi saya rasa canggih lawan. Okay. Nombor 3. Okay, nombor 3 saya balik. Okay, nombor 3 sebelah kanan. Bawah. Sebelah kanan? Sebelah. Ni? Situ. Bodoh sikit saya tangan dia ni. Okay. Tambah. Nombor 4, Mukris Aiman. Nombor 4 sebelah kanan. Sebelah kanan? Ni ke? Sebelah kanan kan cakap? Betul ke tak Mukris? Tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Okay, nombor 4.
Saadah lah cakap. Saadah hari ni moderator. Sebelah bawah, sebelah kiri. Kenapa? Sebab simbol dia lebih kecil daripada. Lebih kecil atau sama. Okey. Yang kurang jelas. Kalau simbol lebih kecil. Ni kan garisan kan. Ni simbol lebih kecil ni. So kita akan lorek dia dekat sebelah bawah. Kalau simbol dia ada lebih besar. Simbol lebih besar kan. So dia akan ada sebelah atas lah. Okay, kalau garisan macam ni pula. Kalau lebih kecil. Sama macam tadi. Dia akan ada sebelah bawah. Kalau simbol lebih besar. Maka dia sebelah atas. Okay. Kalau. Okay, dia ada beza. Ni lebih besar sama dengan kan. Ni lebih besar. Jadi kita nak lukis. Yang ni dia adalah garis solid. Garis padu lah. So kalau yang ni yang tak ada sama dengan ni. Kita akan lukis dia garis sempang. Ataupun garis dot-dot. Dia panggil dot-dot. Sempang. Dalam buku teks sempang. Saya panggil dot-dot. Sama lah kalau simbol yang macam ni pun yang ada sama dengan tu garis solid. Okay, saya harap dah jelas dah. Okay, Saadah sambung. Okay, nombor 5, Aiman Anwar. Jawapan nombor 5 bawah. Korang dengar tak suara Aiman? Kan saya dah pernah beritahu. Macam pembaca berita. Okay, betul kan Aiman? Betul. Okay, nombor 6, Syahira. Rantau kanan. Okay, betul. Nombor 7, Firdaus. Nombor 7 yang bahagian bawah. Bawah ke atas? Daus? Atas. Salah sekejap. Atas. Bawah. Nombor 8, Fu Yongle. Bahagian kiri. Okay. Kiri, Tekan. Kiri mana? Ni kanan. Kiri. Sini. Kiri kan? Kan? Kata kiri. Cikgu, line stitch tak okey. Lepas tu mana stitch dah terkeluar? Yang siswa. Dia kata dia tak boleh masuk sebab line dia tak okey. Tak apa, nanti korang bagi tahu nanti jawapan ya. Okay, kita sambung. Betul ke tu? Belah kiri. Ni garisan kan? Soalan last tu. So dia lebih kecil. Dia ada sebelah. Betul lah. Lain semua orang dah share. Faham ke soalan 8 ni? Betul kan? Lebih kecil. Kat bawah. Yang confused. Okey, muka surat 83. Terima kasih ya Saadah. Next time orang lain jadi moderator. Muka surat 84. Okey, yang ni dia nak lukis graf dan lorek. Dia suruh lukis. So dia bagi kita Y lebih besar dari 1. Contoh saya bagi contoh nombor 1. Kita ada Y. Kita ada Y lebih besar atau sama dengan 1.
Anggaplah tu ada sama dengan, kita tak ada sama dengan. Okay, bila kita nak lukis garisan ni, kita akan anggap dia bukan kesamaan. So kita akan lukis dekat Y sama dengan 1. Maksud saya dia macam ni. Bagi kita dapat Y, ni dapat X kan. So ni ada 2. Y1 ni kita akan lukis dekat ini 2 kan. Dekat Y1 lah, garisan sembang ke garisan padu. Tengok simbol dia. So simbol dia ada sama dengan. So kita akan lukis garisan padu dekat Y1. Mana Y1 ni? So kita lukis je garisan padu. Itu bab untuk lukis garis yang dia bagi ni. Lepas tu dia suruh kita lorek. So dia kan lebih besar. So kita lorek lah atas ni macam yang tadi tu. Macam muka surat 83 kan. Gitu je. Faham tak? Muka surat 84 ni gitu je. Ada lagi. Jelas ke tak? Kalau nombor 1 dengan 2 tu tahu, yang nombor 3 tu. Okey, yang nombor 3. Yang nombor 3 ni, dia bagi kita X tambah Y lebih kecil sama dengan 3. X tambah Y, anggaplah ada sama dengan itu 3. So, bila kita nak lukis garisan, dia lebih kecil sama dengan kan. Ada. Ni, kita akan pilih 2 nilai X daripada graf tu. Ni paksi Y, saya ingat lah pula. Halal lah saya ingat. Ni paksi Y, ni paksi X kan. So kita akan ganti, kita akan pilih apa-apa je nilai X yang ada kat situ. Contoh ni ada 2, ni ada negatif 2. Okay, saya nak pilih, saya buat jadual buat jadual ni lebih senang. Kita buat jadual, ada 2 nilai X. Sebab kita nak plot, lepas tu kita akan garis tau. Ni X, bodoh Y. So saya nak pilih jangan bodoh. Tak, kerja tadi. So saya nak pilih X negatif 2 dengan X 2. Kita ganti masuk dekat dalam persamaan ni. Untuk dapatkan nilai Y. Nanti dia akan jadi macam ni tau. Tengok saya alihkan X sama dengan, tak nak lah sebab kita nak cari Y kan. So Y sama dengan X tu bawa sebelah. Negatif 3. Astagfirullahaladzim. Tolak X. Betul X bawa sebelah jadi tolak X. Jangan main. Sorry Okay, saya pilih tadi X negatif 2 kan. Ganti je X negatif 2 kat sini. So kita akan dapat Y ni negatif 3 tambah 2. Betul tak? Tolak-tolak jadi tambah lah kan. So yang first Y saya adalah negatif 1. X saya negatif 2. Okay, saya masuk nilai X yang kedua. 2 pula. Sini ganti 2. So negatif 3 tolak 2, saya akan dapat Y yang kedua adalah negatif 5. So sini 2. Nampak ke? Faham ke tak? Faham. Okay kita dah dapat ni negatif 2, negatif 1. Kita plot dekat dalam graf kita tu negatif 2, negatif 1. Plot ni titik 1. Lepas tu 2, negatif 5. 2, negatif 5. Plot kat bawah sikit kan. Ambil pembaris, garis. Inilah garisan kita. Lepas tu baru kita lorek. Lebih kecil kan simbol dia. Tu dekat bawah. Ni je board yang saya ada. Jadi maafkan saya, bodoh. Okay Nanti dia akan dapat
Macam ni, garisan macam ni tadi kan, korang dah plot kan. Satu titik kat sini, -2, -1, satu lagi -2, -5. 2, -5. So lebih kecil dekat bawah. Okay, jelas sama untuk soalan 4, 5, 6, 7. Korang pilih je. Contoh soalan 4 tu, korang pilih je 2 nilai X yang ada kat situ. Nak pilih 1 dengan 4 ke, 2 dengan 4 ke. Lepas tu ganti masuk dalam persamaan dekat atas tu. Tengok nilai Y dia berapa. Boleh Boleh ke? Boleh. Cuba lah. Okey, nanti sambung buat untuk surat 85. Cuba dulu. 85 sampai 88. 85 sampai 88. Lepas ni lah. So saya nak masuk sikit bab 7 boleh ke? Nanti lepas ni buat sambung untuk surat 85 sampai 88. So saya nak masuk sikit bab 7. Anak saya tengah bergaduh. Okay, kalau korang ada buku teks kat situ boleh tengok buku teks. Sekejap ya. Siswa dah ada dah. Okay, bab 7 ni adalah pasal, sekejap saya share buku teks saya. Okay, graf gerakan. dalam graf gerakan ni dia ada dua perkara yang korang kena tahu. Satu adalah graf jarak masa dengan graf laju masa. Apa dia graf jarak masa tu? Okay, graf jarak masa tu. Korang tengok buku teks lah. Saya tak share buku teks. Ada buku sikit ada. Okay, graf jarak masa Sebab saya nak share saya punya board. Sekejap ya. Saya nak masuk sikit je. Okay. Okay, graf laju masa ni dia dua benda je. Saya tak tahulah nanti senang je kot. Tak adalah susah sangat. Okay, satu graf dia bezanya akan ada dekat paksi Y je. Satu graf jarak masa. Satu lagi graf saya ingat langsung. Laju masa. Okey, apa yang bezakan graf ni? Okey, yang membezakan graf ni katalah graf ni dia macam ni sebenarnya, dia ada cerita. Kalau graf jarak masa ni, katalah Daus ada kat sini, ni rumah Daus. Okey, Daus pun bergerak sebanyak 5 km sampai ke Jasko lah. Okey, lepas tu sampai dekat Jasko, Daus pun membeli belah selama katalah 10 minit kan Daus pergi Jasko tu, 10. Okay, katalah Daus pun membeli belah selama 30 minit. Lama kan. So dah jadi 40 minit. Yang mendata ni, nampak tak yang mendata ni maksudnya Daus dia tak bergerak pergi mana-mana, dia dekat Jasko. So bila dia habis membeli belah, dia pun balik. Dia tak balik rumah. Dia pergi merayap, pergi rumah Mukris pula. Rumah Mukris dekat je. 8 km. Kilometer ke 8 maksud saya. So dekat sini 10 minit. So dah jadi 50. Mukris pula Daus dia pergi hantar barang dekat rumah Mukris. So lepas hantar barang dia terus balik. Berapa tu? 10, 50, katalah 70. Okey, ni adalah untuk graf jarak masa. Maksudnya dia punya Y tu adalah jarak lah. Dia bergerak. Kalau yang berdata tu maksudnya dia tak bergerak pergi mana-mana lah. Dia tengah beli barang kan dekat Jasko. Kalau graf
laju masa, dia berbeza. Ni Aiman, dia bawa motor. Daripada 0 kilometer, laju kan? Kan laju kan? Bawa laju gila bawa kan. Sampai 60 kilometer sejam. Aiman bawa. Lepas tu dia pun nampak polis. Nampak polis, dia pun bawa, baiknya 60 je. 60 je. Tiba-tiba, Aiman terlanggar lubang. Tak adalah mendoakan tau. Langgar lubang, tayar dia pun pancit. Apa yang berlaku tu? Nampak polis tu selama 20 minit, 30. So sini 40 lah. Saya ulang Ni dia bawa motor ni. Laju kan. Lajunya naik je kan. Lepas tu nampak polis, dia pun bawa laju. Kurang-kurang baik lah kan. Bawa 60 je. Lepas tu tayar pancit. Langgar lubang. So laju pun dah kurang. Maksudnya dia berhenti lah. Motor dia dah berhenti kan. Sebab tayar dah pancit. Okay, so tu beza dia. Kalau yang dekat graf jarak masa ni, yang berdata ni waktu dia berhenti lah. Waktu dia tak bergerak. Kalau dekat graf laju masa yang berdata ni adalah dia bawa laju seragam. Dia bawa 60 je. Bukan dia berhenti tau. Kalau yang ni dia tak pergi mana-mana kan. Dia dekat situ je. So soalan nanti dia akan tanya tu lah berapa masa yang dia berhenti ataupun berapa laju seragam yang dia bawa. Faham tak dua graf ni? Saya nak terangkan pasal dua graf ni je. Graf jarak masa dengan laju masa. Yang kira-kira nanti esok. Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Okay. Tu beza dia jarak masa dengan laju masa. Kalau jarak dah langgar lubang. Okay, lepas tak ada apa nak tanya graf jarak masa dengan laju masa ni. Sebab besok saya akan masuk yang bab pengiraan lah. Yang hari ni saya nak korang faham dulu. Jarak masa maksudnya dia jarak lah. Kalau yang data tu dia tengah berhenti. Kalau laju masa yang data tu dia tengah bawa laju seragam. Laju seragam tu maksudnya sama lah seragam kan. Kalau korang pakai pakaian seragam kan baju sama je semua. So laju seragam, laju yang sama. Tu 60. Okey ke ni? Okey lah kot kan? Ambil gambar dulu. Tak ada nak tanya. Homework hari ni, sementara menunggu kelas yang berikutnya, yang muka surat 85 sampai 88 tu, tolong buat. Sekejap saya nak ambil gambar. Tak payahlah nak buka kamera, buka. Tak ada, semua tak mandi lagi. Ya. Sekejap. Tak ada apa-apa nak tanya? Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Jangan takut anak tu, jangan tanya. Anak dah mandi. Sekejap Hari ni berapa bulan? Okay, kalau tak ada apa-apa, bolehlah pergi sarapan dan pergi mandi sebab belum mandi kan. Besok saya nak buat meet sebab saya nak sambung bab 7 tu sikit pasal pengiraan. Yang muka surat 85 sampai 88 tu korang tak payah submit. Nanti saya buat Google Form untuk korang submit jawapan korang kat saya lah. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh disurai lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.